kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dan kepada Maulana Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu anhu dan sekalian para aulia, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita baca doa di sini dulu. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mencari faedah, menggalakkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, dekat dengannya serta pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu lagi pada pagi ini untuk kita menyambung pengajian daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Wafat pada tahun bila? 676 Hijrah. Dan kita masih lagi pada bab yang menceritakan kepentingan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Arahan Rasulullah adalah hakikatnya arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dengan hawa nafsu ke? Tak, bahkan cakap dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ingkar Nabi, maknanya apa? Ingkar Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni insya-Allah kita masuk hadis yang ketiga. Betul tak? Hadis yang apa? Ketiga. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumikum fid darain amin. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah apa? Baris apa? Baris depan, baris apa? Atas. Rasulullah. Lam tu baris fathah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
semua umatku akan masuk syurga kecuali yang menolak. Ditanya, siapakah yang menolak ya Rasulullah? Ada orang tolak masuk syurga? Tu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat padaku masuk syurga, yang maksiat yakni menentang padaku berarti menolak. Tu dia. Jadi ikut Nabi masuk apa? Masuk syurga. Ingkar Nabi masuk neraka. Tu dia. Jadi di sini khas sebenarnya dimaksudkan, bukan maksud kan sunnah ni ada sunnah macam-macam, betul, yang dibuat oleh Nabi SAW. Ada sunnah yang berupa ibadat, boleh, ada ibadat pun ada ibadat yang wajib, seperti apa, solat 5 waktu sunnah tu, iaitu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada sunnah yang sunat, ya, iaitu seperti sembahyang apa, witir Nabi tak pernah tinggal, boleh. Jadi adakah maksud sunnah ini kalau contoh kita tak sembahyang witir, kita masuk neraka sebab kita tak, bukan maksud itu. Tapi yang di sini sebenarnya maksud adalah apa? Mereka yang taat kepada Nabi dengan arti beriman. Mereka yang apa? Taat dengan arti apa? Beriman. Siapa yang beriman dengan Nabi maka apa? Masuk apa? Masuk syurga. Tapi kalau dia mengamalkan lagi apa yang Nabi buat, yang tu lagi apa? Lagi tinggi lah, lagi apa? Lagi tinggi. Dan sebaliknya, siapa yang menolak untuk beriman dengan Nabi, maka apa? Masuk neraka. Boleh? Itu yang dimaksudkan. Jadi siapa yang golongan yang dimaksudkan ni sebenarnya adalah Yahudi dan Nasrani. Itu maksud dia. Yang tak beriman kepada, yang tak beriman kepada Allah tu confirm lah. Yang ni beriman kepada Allah tapi tak mau beriman kepada apa? Nabi Muhammad ada tak? Ada. Itu macam contoh orang Yahudi, dia beriman kepada Nabi tak? Ada. Ada. Orang Kristian beriman kepada Nabi? Dah. Dan Nabi Isa stop kat situ. Betul tak? Betul tak? Kenapa tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Tak, Nabi Muhammad sebenarnya tak turun lagi, turun apa, macam-macam lah, dia pusing-pusing. Lepas tu orang Yahudi pun kata macam tu juga. Mereka lagi teruk, tak beriman dengan Nabi Isa dan tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka tuduh Siti Maryam berzina wa'ayazubillah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sucikan dia daripada perbuatan zina. Itu ibu-ibu mengaji kan dalam bab akidah Nurul Mubin tu. Ada buku hijab merah tu habis dah? Sampai mana dah? Kenabian. Bukti Nabi Muhammad dah masuk dah? Baru tajuk baru. Itu nanti kita ada bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia bagi apa? Dia bagi 5 jenis bukti. Setiap 5 jenis tu ada 10. 10 pecahan. Maksudnya dia cerita Rasulullah SAW, antara bukti pertama kenabian baginda adalah Al-Quran. Tu first. Itu Al-Quran tunjuk macam mana bahawa dia adalah mukjizat dari segi bahasa dia. Itu kita kan tengok kan bahasa dia. Kita pun mengaji bahasa Arab itu kan, walaupun tak habis. Sangkut tepi tengah jalan kan, tengah jalan. Tak sambut apa, tak boleh jaiz, tak benarkan lagi. Belum lagi. Doa lah apalah. Mesin pun cancel habis. Dia buat apa? Hancur lah kita sedih kat surat. Kuliah petang pun tak boleh lagi. Tak boleh. Kelas Quran, kelas bahasa Arab, kelas apa tak boleh. Duha dengan maghrib sahaja. Boleh? Tak boleh. Ada hikmah. Ya. PKP. Kan saya cerita kepada ibu-ibu kan, Al-Quran ni dia ada guna kalimat-kalimat tu. Maksudnya kalau kita terjemah benda sama, tapi penggunaan dia tu ada detail makna yang berbeza. Macam contoh hati kan, hati qalbun dengan fuad. Fuad misalnya fuad tu hati juga. Fuad inna sam'a wal fuada. Tak guna kalimat fuad. Fuad tu maknanya hati juga, qalbun makna hati juga, tapi penggunaan dia sebenarnya berbeza. Tapi kalau kita dia ikut ayat. Dia kalau kita translation semua apa? Hati je. Tapi sebab tu kita panggil, kalau kita translation
kita tak boleh nampak apa kehebatan bahasa Quran. Allah Taala guna qalbun selalunya pada benda keadaan situasi dia berubah-ubah. Tapi kalau fuad selalunya pada orang tu tengah sedih dan rasa apa? Sakit hati. Tu beza antara penggunaan qalbun dengan fuad. Dia kena belajar apa? Bahasa Arab lagi detail lah. Saya belajar kat 8 tahun lah ni dah masuk apa dah? Itu 20 tahun dah. Tapi tak kuasai lagi lah. Maksudnya nak sampai level tu bukan level yang sangat apa? Sangat senang lah, tapi susah. Boleh? Itu dia panggil bukti Quran daripada segi bahasa. Yang kedua, Allah Ta'ala jaga tak Quran? Jaga. Kita dah 1442, tapi semua kita yakin apa yang kita baca ada sebiji zaman Nabi SAW. Sebab apa? Kita baca, kalau kita panjang sikit ikut dan terus Tok Guru marah, betul tak? Panjang, dengung, harakat saja. Baca wadduha, betul baca wadduha. Salah. Wadduha, buka mulut sikit. Tampak pala dah dia tu. Kasar tu guru kita dulu. Baca memang wadduha. Wadduha. Boleh? Kena wadduha. Kau mulut sikit, senyum sikit. Kena sebut huruf itu. Boleh? Jadi sampai level tu. Kalau daripada level panjang pendek sebutan makhraj dah dijaga dengan detail, ibu-ibu rasa ada kemungkinan ke bahawa diubah ayat, diubah kalimat, ada kemungkinan tak? Tak ada, mustahil. Tu nampak tak? Tu level jagaan Allah Ta'ala pada Al-Quran. Lepas tu orang hafal ramai tak? Ramai nak mampu. Boleh? Tu dia. Ramai sungguh. Ada orang hafal apa? Injil, ada orang hafal Taurat, ada orang hafal kitab Harry Potter. Ada orang hafal matematik. Ada. Harry Potter ada? Tak ada. Tapi Quran orang hafal. Kalau contohlah kita bagi dana 1 juta untuk hafal buku Harry Potter, ada tak ada hafal juga. Tak minta mampu pun hafal. Tapi Quran yang tebal ni depa hafal sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita kata orang Islam ni hafal sungguh-sungguh. Depa kerja hati ni bukan kerja kita boleh kawal dengan duit. Bukan boleh kawal dengan perasaan. Tapi siapa yang kawal? Allah Ta'ala saja. Tu dia. Kita nampak ni bukan benda biasa ni. Nak ubah macam mana? Siapa berani nak ubah? Ubah kufur-kufur tahu. Ini tak betul ni. Kita semua tahu ramai sangat orang yang hafal Quran. Dan hafal pun bukan biasa-biasa, hafal yang power betul. Guru saya ceritakan daripada guru saya tu, Syekh Ismail Hamadani tu, dia boleh baca terbalik pun boleh. Terbalik pun boleh. Terbalik kan? Contoh alhamdulillahirabbil alamin. Alamin lil rabbi lillah ada. Kita baca benin lah. Terbalik dia tak test terbalik. Aku tak mau test biasa, test terbalik. Betul juga. Tu dia. Tu kira habis level tu. Bahasa dia ustaz. Bukan bahasa dia, orang Bangladesh pun bawa ada. Bangladesh, Pakistan. Ada Bangladesh, Pakistan hafal terjemahan Quran ada. Ada. Mana ada hafal terjemahan Quran? Hafal Quran asal. Cakap ma ismuka mas muka pun tak tahu. Kita dah belajar dah mas muka kan. What your name? Dah boleh hafal Quran. Itu tu. Orang panggil apa? Kerja siapa? Kerja Allah Ta'ala. Kalau pertandingan di Mesir, kalau kita punya pertandingan ni kan hafazan Malaysia kan. Okey, adik sila sambung bacaan kan, itu kan. Okey, alif lam mim, okey sambung zalikal kitab semua. Muka surat apa? Dak hak depa. Okey, kalimat ni ada berapa dalam Quran? Tu depa punya style. Okey, kalimat harbun berapa kali disebut dalam Quran? Okey, hak mana ayat yang sebut ni? Harbun tadi. Okey, sebut ayat sebelum dia 2 muka. Tu dia. Cuba tuan-tuan ibu ayah
Nak cari tak jumpa-jumpa. Tu dia punya style. Kalau di Bangladesh, di Pakistan punya hafazan punya pertandingan. Tu di Mesir pun macam tu, level depa. Ramai. Kita ada lajnah tafsir Quran ratusan tutup guru kita. Nak ubah macam mana? Boleh? Ramai. Ni saya kawan saya Bangladesh tanya ni, hang apa sekolah? Oh, hang buka sekolah. Berapa orang student? Adalah dalam 40 orang. Lah, 40 orang. Baik tutup sekolah dah. Tutup sekolah siapa 40 orang? Ramai dia tu kita tutup sekolah. Dia kata, "Dok," kata. Kalau kami ni sekolah tahfiz di Bangladesh ni, paling kurang student kena ada 5,000 orang. Tu dia. Tu tahfiz di Bangladesh. Tu kira tahfiz paling kecil cikai dah tu. Miskin nak mampu. Dia susah sikit, tapi hak yang orang-orang ni kaya juga. Serta-serta nak. Kalau hak yang besar makan 10,000, 20,000 tu dengan tahfiz. Ada siapa nak seliwi macam tu? 20,000. Sebi orang tahu ni kaki apa? Kaki kencing ni, bohong ni, kata tu dia. Boleh faham? Jadi sebab tu kita kata fenomena hafazan Quran yang banyak, kita mengaji pun kena jaga detail, dengung tak dengung. Dengung kok hidung salah, dengung kat tekak salah. Dengung hak mana betul, hak mana ni? Kita bergeram tu. Tu nak jaga, dipanggil keaslian Al-Quran. Tu tak tengok lagi. Kisah-kisah Al-Quran yang Allah Ta'ala ceritakan, yang mana hanya diketahui oleh pendeta Yahudi sahaja. Tapi Nabi tahu. Macam mana boleh Nabi tahu? Sedangkan Nabi tak membaca, tak menulis. Tu dia. Diberi Allah Ta'ala lah beritahu. Batu berkenaan dengan apa yang ada dalam hati, bisikan hati setiap orang munafik dan sebagainya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya nak cerita tentang mukjizat Al-Quran ini adalah banyak. Nanti buku merah tu baca lebih kan. Dengan Ustaz Azam. Boleh? Jadi alim, boleh buka pondok. Dah. Boleh? Jadi kita nak sebutkan di sini pada dia, yang dimaksudkan dengan siapa yang tak mahu mengikut Nabi Muhammad adalah siapa yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan dalil benarnya Nabi Muhammad begitu banyak sekali, cuma depa yang ingkar. Boleh? Juga kita tengok hadis yang keempat. An Abi Muslimin wa qila Abi Iyasin Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati' qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Dari Abu Muslim radhiyallahu anhu ada yang mengatakan dari Abu Iyas, maksudnya ada khilaf berkenaan dengan siapa yang meriwayatkan, iaitu Salamah, maksudnya khilaf pada nama gelaran dia, iaitu Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang yang makan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri, maka ditegur oleh Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Jawabnya, saya tak dapat. Sabda Nabi, semoga tidak dapatlah engkau tiba-tiba tak dapat mengangkat tangan ke mulutnya. Orang yang makan dengan tangan kiri itu sebenarnya didorong oleh kesombongan yang menganggap rendah pada teman lain. Tu dia. Ada syak ni. Ada. Okey. Siapa dia? Salamah bin Aqwa. Kalau di sini dia kata apa kat sana? Kalau tu kudung. Kudung ni bukan kudung, ni ada tangan kanan, duduk belakang kiri. Nabi kata makan tangan kanan. Tak mau. Kira Nabi okey, saya terajang tu. Pakai sudu tak ada masalah. Nanti kita cerita apa makan tangan kiri. Kita mula satu-satu dulu. Yang pertama adalah biodata perawi sahabat ni. Nama dia apa tadi? Abu Iyas kan. Dia panggil Abu Iyas ataupun Abu Muslim.
Dia sebut tu Salamah. Nama dia apa? Salamah. Cuma Tok Guru ni di sini yang menghuraikan, dia kata nama sebenarnya adalah Sinan. Sila. Nama dia Salamah. Bapak dia Aqwa tu nama apa? Sinan. Aqwa tu bapak dia nama Sinan. Sila. Baik, beliau sempat menyaksikan Bai'atul Ridwan. Apa Bai'atul Ridwan? Syurga. Apa Bai'atul Ridwan? Tak tahu. Bai'atul Ridwan kan ketika Nabi SAW nak melakukan umrah. Waktu tu kan orang yang kafir musyrikin tak bagi masuk, maka dia tersekat di mana? Hudaibiyah. Di mana Hudaibiyah. Boleh? Lepas tu bila daripada di Hudaibiyah tu Rasulullah SAW hantar ke Sayyidina Osman untuk deal dengan kafir Quraisy. Maka bila deal tak balik-balik, Sayyidina Osman, sahabat kata, ni macam mana seminggu tak balik ni? Adakah dia dah kena bunuh ataupun tidak? Kena bunuh. Padahal tak bunuh pun, dia pertahan dia. Maka waktu tu sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW buat janji setia. Itu Bai'atul Ridwan. Janji setia di pokok nama dia Ridwan. Pokok. Ya. Pokok. Boleh? Dia panggil Bai'atul Ridwan. Yang dia berkata perjanjian tu adalah sahabat dan Rasulullah berjanji mati. Janji mati maknanya apa? Apa jadi pun kita langgak Mekah ni sampai hidup sampai mati mati. Tu dia. Tidak ada menginginkan melainkan redha Allah dan Rasul. Tu dia. Dan Allah Taala puji golongan Bai'atul Ridwan. Ya. Pokok Bai'atul Ridwan, nama Ridwan pokok tu pokok. Ridwan. Ya, bukan pokok buah. Pokok duri. Pokok duri. Ada pokok tu pokok banyak di Tanah Arab. Pokok-pokok duri. Saya duk cari-cari bahasa Melayu, saya tak tahu betul ke tu Google macam itulah. Syekh tanya Syekh Google, ulama yang bernama Google. Dia kata pokok akasia. Saya tak pasti akasia. Kau saya akasia tahu akasia, pokok akasia. Duri-duri lah, duri macam pokok bukan pokok ros, pokok besar, pokok kayu. Pokok buah apa yang ada buat jin-jin tu apa? Bidara. Bukan bidara, duri-duri tak? Tak ada? Ada duri, dia tak duri. Duri, pokok tu duri panjang-panjang ni. Yang panjang. Ya, pokok. Yang abang yang sebut ni. Syajaratul Ridwan. Dia panggil Syajaratul Ridwan. Pokok dia tajam. Boleh? Dia banyak di padang pasir. Pokok-pokok tu. Banyak berduri. Bukan, tapi jangan bayang macam kaktus nak. Pokok macam pokok ni lah pokok. Kaktus dia kontot macam tu je kan. Itu kaktus. Kau kayu, betul. Pokok kayu. Maka bila ni Allah Taala puji laqad radiyallahu Allah Taala puji, kami redha, Allah Taala kami redha dengan orang yang berbai'ah kamu di pokok tadi. Sebab tu depa ni antara dipanggil sahabat-sahabat yang mulia dari segi ranking. Kita ada ranking sahabat, ada ranking kan. Paling mulia siapa? Sayyidina Abu Bakar, Osman, Sayyidina Umar, Osman, Ali. Lepas tu second siapa dia? Badar. Orang yang mengikut. Bukan silap. Second 10 orang yang dijanji syurga. Lepas 10 orang yang dijanji syurga, ahli Badar. Lepas ahli Badar, Bai'atul Ridwan. Ya. Ahli Badar berapa orang? 314 orang. 314. Yang pertama apa? Dia punya ranking dia adalah khalifah 4. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Itu dia bagi ranking sahabat. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Sahabat 10 orang yang dijanji syurga 10. Kemudian yang tiga ahli Badar. Grup ketiga adalah Badar, ahli Badar. Dan yang keempat ahli Bai'atul Ridwan. Ya. Bai'atul Ridwan. Okey, lepas daripada ahli Bai'atul Ridwan, yang perang Uhud,
masuk perang Uhud. Okey, dan yang seterusnya adalah apa? Barulah apa? Muhajirin Ansar. Maksudnya as-sabiqunal awwalun. Orang yang awal itulah. Kemudian baru umum para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ini tertib berdasarkan depa punya contribution dalam Islam. Muhajirin dan Ansar 207 umum para sahabat. Nak berbanding dengan umat Islam yang lain. Kita dengan para sahabat mana lagi mulia? Confirm lah sahabat mulia. Kita ni tak ada apa lah. Ranking entah mana tak tahu. Debu kasut pun okey lah. Kalau kita pergi debu kasut sahabat. Askar perang-perang. Askar yang mula lagi lah daripada kita kan. Sebab mereka ada khidmat kepada negara. Boleh? Yelah. Kita ranking wallah alam lah. Harap Rasulullah pandang juga kita ni. Kesian. Tak ada apa pun. Ground zero. Banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil ahli bai'atul ridwan. Dan dia kata beliau adalah seorang pemanah yang mahir. Seorang pemanah yang apa? Mahir. Ya. Bapa Aqwa, bapa dia Aqwa tu nama dia Sinan, ya. Bukan yang ahli bai'atul ridwan yang apa? Salamah. Salamah tu ahli bai'atul ridwan. Jadi kita tahu darjat dia yang tinggi. Boleh? Lepas tu apa yang berlaku bila depa buat bai'atul ridwan, tiba-tiba orang musyrikin takut. Takut. Depa langgar kita mampu ni. Itu dah kita baru perang, kita macam nak kalah. Kan baru lepas perang Ahzab, perang Khandaq kan. Okey, tak apalah, kita buat deal bertemu di mana? Di Hudaibiyah, dan buat perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi tak sampai 10 tahun depa pi langgar perjanjian Hudaibiyah tadi. Maka Rasulullah SAW ambil peluang untuk buka kota Mekah. Ya, Fathul Mekah. Buka pada tahun berapa? 8 Hijrah. Tahun berapa? Bai'atul Ridwan dengan Hudaibiyah ni tahun ke-6 Hijrah. Ya. Jadi kalau ada kita free, nanti kita ambil masa free, tengoklah. Kita baca sirah satu hari, kita habis daripada awal sampai akhir. Ya. Saya ada kitab, dulu kitab saya buat dekat sini. Kitab Nurul Uyun, saya ada translate. Kitab Nurul Uyun tu kecil je, 100 muka. Kita baca daripada awal sampai akhir, baca sifat Nabi, perjalanan hidup Nabi, akhlak Nabi. Baca sekali dulu. Kita confirm lah kat rumah nak baca memang mampu lah. Jadi kita baca baca CD lah. Senang sikit. Kalau selesai. Ya? Masa sampai pukul 12. Selalunya itu kami baca di sini tahun 2 tahun ke 3 tahun lepas kot, daripada pukul 8.30 sampai pukul 1. 100 muka habis lah. Dan saya hurai sikit-sikit je lah. Sebab simple, dia senang, boleh faham dah, boleh baca tu translation tu. Boleh? Kalau ada rezeki kita habis. Maulid Nabi kita dah bulan apa dah? Rabiul Awal dah. Safar baru. Awal lagi. Safar baru. Okey, dan dia kata di situ seorang pemanah yang hebat dan sempat terlibat dalam 7 peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat di Baqi' pada tahun 74 Hijrah. Dia wafat di mana tadi? Baqi' kat mana? Madinah. Pada tahun 74 Hijrah, pada ketika berumur 80 tahun. Panjang juga umur beliau. Boleh? Baik. Dia kata, dia cerita ada seorang lelaki. Siapa lelaki tu? Siapa lelaki? Kan saya sebut kepada ibu-ibu, hadis ni dia ada apa, dipanggil mubhamat. Dipanggil istilah apa? Mubhamat. Mubhamat ni apa? Dia lebih istilah lah. Ada dalam hadis tu dia tak sebut nama. Individu. Ini macam ayat Quran. Pun ada dalam Quran pun ada yang tak disebut nama juga. Rajulun disebut rajulun, lelaki kan.
individu yang tidak bernama. Tidak apa? Bernama. Di sini siapa? Dia kata buat lelaki. Cuma ulama ni dia bercari ni. Cari riwayat-riwayat yang lain. Oh tu nak kerja tu semua. Larak kau dulu kan ada komputer, kan ada Syekh Google. Terus baca buku. Dikatakan ada tak dia sebut siapa dia? Huwa Busrul Ibnu Ra'i. Nama dia. Nama lelaki dia apa? Busr Ibnu Ra'i. Busr bin apa? Ra'i. Ra'il 'ir, ada 'ir sama 'ir. Al-'ir. Nampak? Busr Ibnu Ra'il 'ir. Boleh nama dia. Jadi letak kat lelaki tu nama apa? Busr bin Ra'i Al-'ir. Ya. Siapa dia? Ada khilaf di kalangan para sahabat. Cuma masyhur beliau adalah salah seorang daripada geng-geng munafik. Yang dituduh ada apa? Ada munafik. Geng-geng munafik ni ramai. Antaranya yang masyhur Abbas bin Mirdas. Masyhur dari Abbas bin apa? Mirdas. Ni geng-geng apa? Buat jahat, buat onar. Lagi Abdullah bin Ubay. Ni semua tak? Ubay bin Salul. Boleh? Dan banyak lagi lah. Uyainah bin Hisn al-Fazari. Tu geng-geng apa? Kita panggil jahat lah. Dia pun ni kasar sikit. Dia yang ni Ubay dia nak kuasa. Yang lain ni macam masuk Islam tu nak ambil keuntungan lah. Nak dapat keuntungan daripada menjadi Islam. Dia ni apa? Dia kata dia makan depan Nabi Rasulullah SAW ni. Memang kalau makan Nabi takkan makan seorang-seorang. Nabi akan makan ramai. Sebab apa? Makan ramai lebih berkat daripada makan seorang-seorang. Makan berjemaah. Macam itulah kita kan. Sepatutnya kita lah ni kan kita harta saya lah. Kita ada sibuk kan. Pergi sana, pergi sini. Nak makan satu family tu payah nak mampus. Banyak mampus saya sebut ni. Payah susah sungguh lah sebab busy kan. Kalau orang dulu ada apa? Masa mesti apa? Tengah hari sama apa? Sarapan sama apa? Malam sama. Itu apa dia? Sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lagi juga susah. Basuh satu. Kan senang tak banyak. Kan? Jadi senang. Tapi kalau makan pinggang ramai tu sunnah juga, cuma terlarang nak basuh. Dia letih kan. Tapi makan dalam Best tu. Basuh dalam senang. Itu dia bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Makan sebut berkat. Sebab tu kita kadang-kadang makan sikit rasa dah apa? Kenyang, rasa puas hati. Tapi kalau makan seorang, rasa tak cukup lah kambing ni. Dah tambah lagi kambing ni 2 ekor lagi lah. Tu dia. Boleh tak boleh ekor. Sebab duk makan seorang. Boleh? Dia tak berkat. Boleh? Manusia memang je tu kasu manusia. Kalau diberikan satu gunung apa Uhud emas, nak lagi gunung yang kedua dan takkan berhenti melainkan apa mulut dia dimasuki dengan tanah. Itu kan dalam hadis Nabi SAW. Tak cukup anak Adam ni dengan satu gunung emas. Kalau dia nak yang kedua
Yang kedua, dapat 10,000 tak, saya nak lagi dari 2 juta. Nak dapat 2 juta, nak jadi apa? 5 juta. Takkan berarti melainkan dah apa? Mampu lah. Tu dia. Mampu. 3 kali 4 kali. Awak ada mampu banyak sangat ni. Sebab ada. orang saya tak mampu. Mampus kan? Lagi makcik Leha marah apa dia mampu. Dia bukan mampu ni macam kita panggil ekstrim lah, ekstrim gitu. Kita bukan maki orang dah, maksudnya ekstrim. Saya cerita. Orang ni makan dengan tangan apa? Tangan kiri. Depan ramai-ramai ni dengan sahabat ni. Rasulullah kata makan tangan kanan. Lepas tu kata tak mampu. Tuan-tuan rasa, ibu ayah rasa macam mana tu? Biadab dah dengan Nabi SAW depan orang ramai ni. Kata Nabi tegur makan, betul apa dia? Tak mampu. Saya tak mampu. Padahal dia mampu. Boleh? Betul Nabi kata apa? Moga-moga tak mampu macam hang kata. Betul-betul tak mampu. Tu lebih kurang macam doa sebab tapi dia yang kata tak mampu. Nabi kata betul lah tak mampu. Tak mampu sungguh lah. Dia cakap kepada Nabi macam tu, Nabi ulang, mulut Nabi masing. Jadi on the spot tak mampu angkat tangan lagi untuk nak menyuap makanan. Tu dia biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa hukum makan tangan kiri? Ni baru menjawab Kak Su. Jadi kalau kita makan tangan kiri tanpa menggunakan tangan kanan, sebab tangan kanan sepatutnya boleh, tapi kita guna tangan kiri juga, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tapi ustaz, yang ni macam mana? Nabi apa? Sampai apa? Cacat ni takkan makruh kot. Kita kata tak makruh. Cuma yang laki ni dia biadab itu je. Dia biadab dengan Nabi SAW. Bukan sebab makan tangan kiri saja, sebab biadab. Ya. Tapi kalau makan tangan kiri saja hukum dia makruh. Makruh pun benda tak elok jugalah. Okey. Tapi kalau kita panggil makan tangan kiri sedangkan tangan kanan penuh tu apa dia? Ada benda lah. Contohnya dalam Syama'il nanti akan belajar, ibu ayah belajar Nabi SAW ada makan satu tangan buah kurma kanan, buah timun belah kiri. Makan kurma satu, timun satu. Lepas tu berapa makan tangan apa? Kiri tu. Ada tangan kanan, tangan kiri. Tapi maksudnya dia guna dua kiri kanan. Sama kala kitab semua. Macam tu lah juga boleh lah kita kata makan garpu gitu. Boleh lah, tidak ada masalah kan. Potong tangan tangan kanan tidak ada masalah. Itu apa maksud itu? Dia buat sunnah lah, dia kira jaga boleh jadilah. Boleh jadi. Boleh faham Okay, jadi kiranya antara Nabi makan timun dengan apa? Kurma. Timun dengan kurma. Sebab kurma manis, timun apa? Tawak. Kurma dia panggil manis tu, benda-benda manis panas. Ilmu perubatan lama. Yang tawa sejuk. Selalu dia buat macam itulah. Dan tu insya-Allah akan belajar dalam Syama'il. Sampai mana dah Syama'il? Bab apa dah? Celak apa dah? Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nanti ada lauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan apa? Nabi makan apa? Kurma kering, kurma basah, timun. Tapi bukan timun sangat. Timun dia sini tak ada. Kita tak ada timun. Dia macam petola. Style timun tu kita panggil apa? Qissa. Dia macam petola, tapi dalam dia macam timun. Petola keras kan? Petola kita tak boleh makan gigi macam tu saja. Dia macam petola, dia macam bulu-bulu sikit. Tapi macam timun. Timun Arab kot, bukan timun Jepun, bukan timun biasa. Dia panjang. Waktu saya duduk Mesir dulu, kan kami naik kereta api pergi dekat Iskandaria, Alexandria, pergi dekat tu. Daripada jual atas tepi tu. Siapa nak timun, orang Arab tu beli makan. Macam tu je. Kalau kita tak boleh makan itu, kena ada garam belacan. Itu orang Melayu lah.
Boleh? Kan? Tu colek-colek kan. Okey, tu dia panggil al-qissa. Itu akan dipelajari dalam Syama'il Muhammadiyah. Okey, jadi kita tahu di sini hukum makan tangan apa? Kanan dan tangan kiri. Cuma sebab apa Nabi SAW suka benda-benda baik dengan tangan kanan? Kerana positif sebagai ahli syurga. Itu kita sebutkan sebelum ni kan. Sebab ahli syurga Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Ashabul apa? Ashabul yamin. Apa? Ashabul yamin. Habul Yamin. yamin. Itu ada ashabul Kafi. Itu ada juga ke kafi dia. Tu jadi risau. Orang tak sebut shimal. Yamin dengan shimal. Yamin maksudnya apa? Kanan. Shimal kiri. Jadi yang kanan masuk apa? Syurga. Kiri masuk neraka. Ini dari segi satu punya kanan kiri, Ustaz. Kanan kiri? Siapa punya kanan kiri? Dah, nak kata ada apa? Ada dua puak je lah. Dari siapa? Buat kanan tu masuk surga. Kanan kita lah. Kita nanti duduk di ni. Di apa? Kita dihisap. Belakang kita ada kanan kiri. Kita hisap, belakang kita ada kanan kiri. Kita pergi kat mana? Belah kanan, belah kiri. Kita punya kanan. Boleh? Ashabul yamin dengan ashabul shimal. Dan Nabi selalu positif. Maksudnya benda-benda baik buat tangan apa? Kanan. Sebab kita anggap kita ashabul yamin. Dia ashabul shimal. Apa? Ashabul yamin. Boleh? Ashabul kahfi pula. Macam tu lah juga Nabi suka pakai baju hijau-hijau. Macam tuan-tuan ibu-ibu pakai baju hijau. Saya hitam pula lagi. Isya ibu pandai ni kan. Sebab apa? Ahli syurga pakai baju warna hijau. Khudr. Ada dalam Quran dalam surah Insan apa? Khudr. Bahasa Arab Ustaz Ya, bahasa syurga bahasa Kalau kita tak bahasa Arab. Tak insya-Allah kat syurga confirm kita boleh cakap. Confirm tak belajar pun tak apa. Tapi kat syurga lah. Tapi kat sini tak belajar memang tak boleh lah apa. Baik, habis kat situ. Okey, itu hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Hadis yang kelima, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum أو لا يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد علقنا حتى إذا رأى أنا يا إبو lebih tak boleh. Dia sebut di situ memang tak boleh. Tak adalah riwayat yang cerita pasal dia secara lebih. Balasan turutlah cash. Ya, ra'a anna, silap bukan ana, anna sabdu. Hatta iza ra'a apa? Anna. Puan ni apa? Anna. Anna sama. Ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadullah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dari Abu Abdullah iaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu meratakan barismu saf di dalam solat atau nanti Allah merubah bentuk mukamu. Jadi tak jaga saf sebahagian daripada apa? Dosa jugalah. Tu dia. Rubah muka maksudnya
Disebutlah Hurairah ni, dikatakan sebagai ulama, sebahagian menjadi khinzir, sebahagian menjadi beruk, sebahagian menjadi bewok. Bewok saya tambahlah. Itu dia. Maksudnya benda-benda binatang-binatang yang berbeza. Tapi ulama menyebutkan masalah soft ini yang tak dijaga dengan sengaja saja-saja dia. Macam orang belakang. Bila kita semua perlulah surat Apa dia tak mau dia. memang tak tahu dia Ustaz. Dia kata dengan saya. Kalau dia rapatkan sah, dia kata tak suka lah. Nanti orang ketiga ada punya tukar anak abang susah. Akan boleh. Kopi kopi ni tak apa lah uzur. Uzur kan. Yang ni tak mau. Orang lelaki pun macam kadang-kadang kan tak mau. Dia macam dia nak belakang sikit supaya dia dapat selesa sikit lah dia macam tu. Nanti cakap dia nak jadi beruk. Tu dia. Hadis ni macam mana? Jaga. Boleh. Baik. Solat tetap sah. Sebab tu ulama kata solat tetap sah, tetapi kalau tidak jaga sah, pahala solat jemaah tak dapat. Khinzir lagi ni. Dia takut kita tu. Kena jaga. Sebab tu sebenarnya bila kita tak jaga soft, umat Islam caca meraba. Sepatutnya bersatu. Yang ni benda simple pun nak apa? Nak bergaduh. Lah ni nak bertanding pilihan raya pun. Tak ada amal politik pula. Okey, baik. Politik. Ni UMNO pula ni apa? Ni tiba-tiba ni. Baik. Ustaz, ini Ya. hadis yang satu lagi tu yang merapatkan satu dengan ni atau beza? Ya, ini sebahagian lah daripada hadis yang arahan merapatkan dan menyamakan solat. Pertama kali. Ni memang bahaya, memang bahaya. Satu lagi apa dia? Apa yang dipanggil yang menyebabkan muka berubah? Hadis-hadis lain berubah ada, saya tak ingat. Ada juga hadis-hadis yang lain memang Nabi sebut muka berubah. Ni dia apa cepat. Dia cepat daripada imam. Dia mendahului imam. Yang itu pun dalam hadis muka berubah juga. Kan imam kan kita kena apa? Imam dulu. Rokok, baru kita rokok. Yang ni dia pergi dulu rokok. Itu sah kita panggil mendahului imam kurang daripada 2 rukun sah. Tetapi itu makruh nak dekat haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut diubah mukanya dengan muka khinzir di hari kiamat. Hari kiamat ni hari kiamat. Bukan. Masa tu ibu tengok mampus kata lagi. Jangan takut tu. Okey, jadi ada 2 lah, iaitu apa? Kita dahulu imam tak boleh. Di sini adalah kita tidak jaga saf. Boleh? Baik. Kita tengok bawah tu dalam riwayat Muslim, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meratakan barisan kami bagaikan meratakan kayu panah. Maksudnya sama betul kan kita duk lurut apa? Nak buat panah kan? Bagi tajam lurut bagi sama kan. Kalau tak sama anak panah jadi terbang kan dia tak bagi. Dia apa goncang-goncang kan panah kan. Sehingga baginda mengerti bahawa kami telah benar-benar faham. Maksudnya Nabi duk ulang. Tu dia jaga saf. Kemudian pada suatu hari ketika ia berdiri dan hampir takbir, tiba-tiba baginda melihat seorang ke depan dadanya dari barisan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai hamba Allah, hendaklah kamu meratakan barisanmu atau Allah akan merubah bentuk wajahmu." Ni apa dia? Kan Nabi nak takbir. Tapi macam mana Nabi boleh tahu pula? Kan Nabi takbir. Sebenarnya Nabi SAW antara mukjizat Nabi boleh tengok di belakang. Nabi boleh tengok belakang. Allah Ta'ala bagi nampak Nabi ni 360 punya pandangan. Tu. Itu dah tu tak kalau pokok. Ada?
tu dah ada. Perut tak apa kan Ustaz? Perut Dia sama dengan terpaksa lah perut dah ada. Uzur tadi. Boleh faham tu dada maksudnya dia ke depan sikit lah. Tu maksud dada tu bukan maksud dada dia buat macam ni. Maksudnya dia ke depan. Maksudnya bila Nabi tengok tak sama barisan tadi. Ya. Kemudian hadis yang ke-6 an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi min al-lail falamma huddisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fatfi'uha ankum muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya telah berlaku kebakaran pada suatu rumah di Madinah di waktu malam. Maka ketika hal itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, api itu bagaikan musuhmu, maka apabila kamu akan tidur, padamkanlah. Maksudnya apa? Padam pelita sebelum tidur. Ini sunnah. Ni apa maksud dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sunnah baginda adalah sunnah yang berkaitan dengan urusan duniawi. Kan kita kata makan, Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Nabi suruh makan makanan apa yang jangan makan makanan yang panas-panas, tunggu dia sejuk dulu. Boleh? Itu dipanggil sunnah-sunnah berkaitan dengan duniawi. Boleh? Dan sunnah berkaitan dengan duniawi juga sebenarnya sunat untuk kita ikut juga. Dan di samping sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan hari akhirat. Baik, tapi zaman lah kita tak ada pelita. Lampu padam lah. Padam sebab apa? Jimat elektrik. Ha? Ya. Ada kebuk kesihatan juga. Kena tutup gelap. Oh ya. Oh masya-Allah. Oh tak boleh. Kesihatan juga tu ada kaitan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buka lampu Nah, kita niat kata Nabi SAW tutup lampu. Ni masa tutup lampu tidur gelap. Gelap je. Gelap. Tidur gelap. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun pukul 10 dah tu dia. Boleh? Baik. Jom kita baca hadis yang ke-7. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna masala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kamasali ghaisin asaba ardan fakanat ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kal'a wal ushbal kaseer wa kana minha ajadib amsakatil ma'a fanafa'a Allah biha an-nasu fasharibu ra bagi bawah puan Nurani syaribu fasharibu minha wasaqu wazara'u saqu ataupun saqau, boleh baca dua tapi aula saqau wa asaba ta'ifatan minhum ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kal'an fazalika mislu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allah bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan tuntutan hidayah dan ilmu yang diutuskan Allah pada saya bagaikan hujan yang turun ke tanah. Ada tanah yang subur menerima air dan menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak. Dan ada yang kering hanya dapat menahan air sehingga orang dapat mengambil minum dan mengairi tanaman. Dan ada yang kerah tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah contoh orang yang mengerti agama Allah lalu belajar dan mengajar, dan orang yang tidak dapat menerima sama sekali petunjuk ajaran Allah yang diutuskan kepadaku. Bukhari dan Muslim. Apa maksud dia? Iaitu Nabi SAW ilmu sunnah baginda. Kan Nabi SAW sampaikan kepada kita banyak benda, betul? Dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita banyak benda. Jadi kita manusia ni terhadap sunnah Nabi SAW ni ada apa? Ada 3 golongan. Nabi sebut ada 3 apa? 3 golongan. Golongan yang pertama macam apa?
pokok yang serap air, kemudian tanah yang serap air dan menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan yang banyak. Yang kedua, tanah yang tak serap air, tapi dia takungkan air, cuma pokok tak tumbuh. Boleh? Tapi orang boleh ambil je lah, tapi pokok tak tumbuh. Kemudian yang ketiga, serap air dia takung air pun tak, tumbuh pun tak serap air langsung. Tu dia. Itu yang ketiga, yang kering kontang. Jadi umpama manusia terhadap Nabi, ajaran Nabi SAW yang sampaikan kepada kita tu, yang pertama adalah orang yang belajar, beramal dan mengajar. Boleh? Maka bila dia belajar, dia beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Dia ibarat macam tanah yang tumbuh pokok-pokok subur. Orang boleh ambil manfaat dengan pokok-pokok tadi? Boleh. Ada buah-buahan lagi, boleh mengambil manfaat. Jadi orang yang apa? Belajar, mengamalkan dan mengajar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang belajar, mengajar tapi tak beramal. Macam ustaz lah, macam saya contohnya kan. Auzubillah. Kita insya-Allah satu hari kita hafal alif. Tapi sembahyang witir pun tak buat, sembahyang duha pun tak buat. Boleh? Puasa pun tak. Duk kata nak diet tak boleh. Kan? Puasa pun tak. Contoh, boleh? Maka pada ketika tu kita panggil dia boleh takung ilmu, orang boleh ambil ilmu daripada dia, tapi diri dia sendiri tu di tingkat biasa, dia tak apa jadi suatu benda yang besar. Boleh faham? Ini dipanggil teguran untuk Nabi, teguran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Tapi manfaat tak? At least manfaat. Jadi kita panggil ilmu ni boleh juga jumpa Cik Leha, Cik Bar ni kan, Buat Miza. Jadi kita kata ilmu ni macam mana pun confirm bagi manfaat. Betul tak? Ilmu ni macam mana pun confirm bagi manfaat. Tak ada lah kita panggil orang yang mengaji ni bawa mudarat. Boleh? Tak amal semua. Tak apa, pelan-pelan slow. Boleh? Ada dulu tu zaman saya, zaman kod politik dulu kan. Saya ni politik. Tak ada. Parti itulah, parti A. Waktu tu mereka duduk bergaduh, saya dengan Ustaz Azam, dengan beberapa ustaz-ustaz lain lah. Kami duduk mengaji Kuala Islam, tapi di Mesir kan. Dengan anak pakcik kot sekali, menantu pakcik apa. Ngaji. Waktu tu kami taklah kita panggil apa, macam kan waktu tu zaman anak muda suka apa? Suka demo, suka apa? Zaman Anwar saya kecil lagi, comel-comel lagi. Zaman tu kan suka demo, suka cakap politik, suka apa semua. Jadi depa ada selalu apa, dia panggil apa, istilah usrah, istilah apa tu istilah tak maulah mengaji. Kita mengaji dengan tok guru kita dah tua nak mati kan. Siapa lagi nak ngaji kita? Lepas tu dia berkata saya, apa ni, kata mementingkan diri sendiri pergi mengaji, tak masuk ke demonstrasi untuk nak menuntut hak rakyat. Betul ke macam tu? Betul. Kita bila demonstrasi dapat ke hak rakyat? Tak dapat pun, bohong je semua tu. At least saya mengaji, saya dapatlah share dengan Makcik Leha, betul kan? Ni dapat ilmu. Ini betul ya? Jadi sebenarnya ada setengah-setengah orang yang terlampau bersemangat, dia anggap ilmu ni adalah benda yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Tak. Sedangkan ilmu daripada hadis ni pun kita faham, dia macam mana pun confirm bagi manfaat kepada orang. Memang memberi manfaat. Kemudian yang ketiga, ini ketiga ni teruk. Apa dia? Ilmu pun tak ada, confirm amal pun tak ada, mengajak macam mana tak ada. Sebab dia tak ada ilmu, dia tak belajar. Nah, maka sunnah Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya sampaikan, dia tak ambil pot. Ada kelas Riyadhus Shalihin? Tak apa lah, pilah puan ni lah pi. Tak nak belajar. Boleh? Kesian lah macam tu. Sedangkan kita orang dah sekumpul, pengajian dah ada, tapi tak mau ambil manfaat. Boleh faham?
Itu dipanggil perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larat kita baca lagi hadis satu lagi, ataupun dua, awal lagi kan. Baik, jom kita baca. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamasali rajulin awqada naran faja'ala janadib betul, janabit faja'ala al-janadibu awqadana faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yazubbuhunna anha wa ana akhizun bi hujazikum 'anil nar wa antum tuflituna min yadi silap min yadi min ya wa antum tafallatuna, betul kan? Maksud tafallatun tu baris dia salah, betul kan? Tafallatuna min yadi, rawahu Muslim. Tafallatu, ta baris atas, fa baris atas, lam sabdu baris atas. Puan apa baris dia sama yang apa? Yang cetakan yang ni, cetakan yang lama. Okey, tuflitu ke tafallatun? Tafallatun, betul. Tafallatun, betul kan? Kita punya ni. Baik, masuk hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku dengan kamu bagaikan seorang yang menyalakan api, kemudian semua kupu-kupu dan lerung apa ni? Lerung belalang berkerumun pada api itu, sedang orang itu menghalaukan binatang-binatang itu daripadanya. Aku pun akan sambil menarik kamu dari belakang. Jangan sampai kamu masuk ke dalam api, tetapi kamu selalu terlepas dari tangan aku. Aku memegang tali pinggangmu untuk menyelamatkan kamu, tetapi kamu memaksa untuk masuk api. Maksudnya apa? Rasulullah SAW dengan kita penyayang tak penyayang Rasulullah? Sayang, nak jaga kita, ajar macam-macam, betul? Ajar, tapi kita tak mau dengar, kita tak mau amalkan. Boleh? Aku, kata Nabi, nak halang hampa daripada masuk neraka, tapi awak pun tak mau. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tadi. Ya. Ya. Kalau datang kumpul, orang tu halau. Jangan kena Nabi. Ya, betul. Rasulullah seperti orang tu, betul. Maksudnya manusia semua akan nak masuk neraka ni sebab kesesatan. Maka aku yang duk tarik dengan ajaran-ajaran aku ni. Aku terang berkenaan dengan akidah, aku terang berkenaan dengan amalan, aku terang berkenaan dengan penyucian jiwa. Maka kita kena ambil dan amalkan. Boleh? Baik, jom kita baca hadis yang ke-9. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-sahfa wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah, rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin lahu iza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhuzha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yad'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil. Ibu apa? Mindil ke mandil? Ya, kalau Puan Nuraini, mandil ke mindil? Terjebak. Mandil ke mindil? Mandil. Mindil bahasa kampung. Bahasa kampung Mesir mindil. Hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil ta'amihi al-barakah. Wa fi riwayatin lahu inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit ma kana biha min adha falyakulha wa la yad'ha lisyaitan. Apa maksud dia? Dari Jabir radhiyallahu anhu pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membersihkan tangan dan piring tempat makan. Apa makna membersihkan? Bukan membersih, jilat. Okey, kerana jilat jari. Boleh? Jangan kita apa? Makan lekat kat jari, basuh macam tu lah. Dah jilat dulu, saki-baki apa? Makanan di jari. Dan piring ambil piring tu
bersihkan jilat makan. Boleh? Tapi jangan ambil pihak. Apa ni ustaz ni? Kena jaga ada juga kan. Jangan kita jilat bawah. Lolak sangat tu. Dia tak suka? Ni ya. Tak, kita apa orang panggil apa? Sembunyi sikit kan. Sekali saya minum ada cuba nak ambil air orang tu duduk lah nak minum. Kenapa duduk kan ni? Oh ya. Mungkin dia tak tahu, tak faham, tak apalah. Masa jilat ni lagi-lagi akan nampak. Kita perempuan Ustaz. oh ya, tak nampak. Jilat biasa je. Sikit. Ujung-ujung boleh. Tak apalah. Apa? Mungkin dia tak tahu. Tapi apa? Tapi kena serta-serta mungkin. Kita tengoklah situasi jugalah. Kita tengok situasi juga. Ada orang kat luar Orang putih. makan, dia tinggalkan sikit makanan. Habis bila kita Setan lah tu. kita habiskan semua, dia tambah lagi. Sebab dia kata itu adat dia. Kalau lidah tu clear, dia akan tambah. Kita kena bagi tahu lah. Tak boleh tinggal itu, kita kena beritahu lah. Sebab lagi kan dia kata jangan tinggalkan makanan untuk syaitan segi dia akan sebut tu. Jadi perbuatan Mesir pun macam tu. Mesir kalau kita makan habis depa kata memang dia budak ni kebulok kebulok teruk sangat ni. Habis rezeki. Kan? Mesti macam tu. Jadi sebenarnya tok guru kami kata adat yang tak bagus lah, tak baik. Tinggalkan nasi, tinggalkan apa ayam macam tu. Dia akan tambah. Tak kita okey. Senang. Boleh? Baik. Okey, itu dia panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tak apalah kita tengoklah situasi, mungkin kadang-kadang setengah-setengah tak berapa, tak apalah kita tinggalkan supaya tidak membawa fitnah. Boleh? Sebab tadi takut daripada apa Islam ni. Okey, tak apa, kita tak jilat. Lepas tu kita ajarlah sikit-sikit kepada dia, oh kami punya adat macam ni gitu-gitu. Cerita sikit-sikit. Boleh? Baik. Kemudian kata Tok Guru, kamu tidak tahu di mana letaknya keberkatan dari makanan tadi. Kita duk orang tak tahu. Sebab dia rezeki ni kena ada keberkatan, kita tak tahu daripada awal ke akhir ke, mana biji ke dan sebagainya. Boleh? Orang tak nampak apa yang Nabi nampak. Kita nak tengok pada benda zahir sahaja. Boleh? Dalam riwayat yang lain, apabila terjatuh makanan, jatuh makanan salah seorang dari kamu, hendaklah diambil dan dibersihkan kotorannya. Tak dibiak saja. Jatuh kurma, ambil basuh. Kemudian dimakannya dan jangan dibiarkan dimakan oleh syaitan. Boleh? Kurma ke apple ke, hak yang kotor-kotor buang, yang baki makan. Tu dia. Tu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kuman lah apalah ni, tambah-tambah covid pula dia kata macam-macam. Dahlah kesian kadang-kadang orang yang kebulu, orang yang apa tak dapat nikmat macam kita buang nikmat. Janganlah sampai satu hari Allah tarik nikmat daripada kita, wa'iyadzubillah. Dan jangan apa tu? Keburu mengusap tangan dengan terburu. Jangan terburu mengusap tangan dengan lap tangan. Maksudnya jangan duk kalut lap ataupun basuh sebelum dimakan bersih, sebab ia tidak tahu di bahagian mana dalam makanan itu yang ada berkat. Dan dalam ya. Boleh juga kita bagi kucing. Ya. Kucing yang berkat. Dia dapat pahala lah, je. Lepas tu kalau kita nak ambil makan pun ambil sekadar sikit-sikit saja kan. Ya. Dan dalam riwayat lain, sungguhnya syaitan menyertai semua urusanmu sehingga di waktu makan juga syaitan ada juga ni. Maka apabila makanan itu jatuh, hendaklah dibersihkan kotorannya lalu dimakan dan jangan dibiarkan dimakan syaitan. Ni jatuh, apatah lagi tinggal. Boleh? Kena ambil.
Tapi kalau tumpah kuah tak boleh lah nak cedok balik kuah kan. Yang ni kena benda-benda yang apa? Pepecahan. Kuah lain cerita lah, tak boleh nak buat apa kan. Ya, betul. Tapi Ustaz, kita makan baca bismillah, akan setan ikut. Setan sentiasa ada. Cuma apa kita bagi, kalau kita makan baca bismillah, setan tak makan sekeliling kita. Tapi kalau kita tinggal, setan ambil dia makan. Kalau tak baca bismillah, sambung. Setan orang makan sekali. Sedap. Saya satu makan, maksudnya kita nampak itu adalah, maksudnya dia dapat berkat takkan yang dimasukkan syaitan tu makan. Wallahu alam, apa maksud Rasulullah SAW dia makan syaitan tu, adakah dia ambil berkat? Boleh juga kita kata ada makna ambil berkat, atau betul-betul makan makanan tu. Macam contoh jin kan jin makan tulang dia. Tapi tak nampak pun tulang tu hilang. Tak bawa tulang kan, tulang tu hilang. Satu kata ulama, setengah-setengah ulama, depa ulama kata Allah Taala membalut semula daging pada tulang tadi, yang dinampak oleh apa? Oleh jin lah. Maka dimakan oleh apa? Jin tadi. Macam itulah juga mungkin kot makanan di sini. Makanan tu bukan tulang lah, daging. Daging lah sebenarnya. Tapi kita orang bagi apa? Bila daging-daging itu alamat makanan mereka, alamat makanan mereka, supaya kita tak buat lebih-lebih kurang, ya. Kalau sup tulang. Dia bawa tulang-tulang tu. Jadi jangan, sebab tu ulama kata jangan buat istinja dengan tulang. Tu dia. Tapi istinja dengan tulang, kan kita mengaji fiqh, kan boleh istinja dengan tisu, betul tak? Dengan kayu, dengan daun. Ni kita pergi bantai tulang. Meracau lah malam tu. Ya. Dah disalutkan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Makanan yang bersesuaian dengan jin. Ataupun pada tulang itu ada apa? Ada jenis makanan yang bersesuaian dengan apa? Dengan jin. Boleh? Maka begitulah juga pada makanan kita ni sebenarnya ada juzuk yang apa? Sama yang bersesuaian dengan syaitan. Jadi kalau kita tinggalkan, dia makan juzuk itu. Tapi kalau kita makan habis, dia tak ada bahagian. Boleh? Itu kot dimasukkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-10, wallahu taala a'lam. Insya-Allah kita sambung pada minggu yang berikutnya. Boleh? Ya. Ya, betul. Itu tak termasuk hadis ni, dia panggil terjemahan. Ya. Syaitan akan makan. Betul? Kena jilat jugalah. Kalau kita basuh pun syaitan akan apa? Syaitan akan makan. Kita makan jilat jugalah, sudu garpu pun. Tapi jilat tayar awak. Ya, maksudnya betul kita kata apa? Kalau makan sudu garpu